Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya. Saya Muhammad Samsuhairi, penerima nasib, nombor matrik 276-325. Saya akan membentangkan tajuk saya hari ini ialah falsafah ekonomi isu pengangguran. Pengenalan bagi isu pengangguran ialah pengangguran bukanlah salah satu isu yang baru kerana hampir setiap negara yang maju dan berbangun masing-masing mengalami isu yang sama. Permasalahan ini sering dibahas berikut dengan kesan negatif yang dibawa oleh isu tersebut. Menurut Kamus Dewan Bahasa, edisi keempat, perihal pengangguran adalah di mana keadaan seseorang itu tidak mempunyai pekerjaan disebabkan oleh kesukaran untuk mendapat kerja atau akibat dari pengurangan pekerja oleh kerajaan dan disebabkan keadaan cuaca yang tidak membolehkan sesuatu pekerjaan dilaksanakan. Menurut saya mempula, memberikan definisi pengangguran sebagai mereka yang tidak bekerja walau berusia dalam lingkungan umur orang bekerja tetapi mereka sedia ada untuk bekerja mengikut kadar gaji semasa. Bagi Jabatan Perangkaan Malaysia, Perangkaan Tenaga Buruh Malaysia definisi yang lebih khusus diberikan untuk mendefinisikan penganggur. Menurut jabatan tersebut, penganggur diklasifikasikan kepada dua kumpulan yang berbeza, iaitu yang dikenali sebagai penganggur aktif dan penganggur tidak aktif. Penganggur aktif dikategorikan sebagai orang yang tidak bekerja semasa minggu rujukan tetapi bersedia aktif mencari pekerjaan dalam minggu tersebut. Manakala penganggur tidak aktif pula didefinisikan sebagai mereka yang tidak mencari pekerjaan dalam minggu rujukan kerana percaya tidak terdapat pekerjaan atau tidak berkelayakan. Mereka yang mungkin mencari pekerjaan tidak kerana sakit atau cuaca buruk, mereka yang menunggu jawapan permohonan pekerjaan dan mereka yang telah mencari pekerjaan sebelum minggu rujukan. Selain itu, menurut Naga, beliau memberikan definisi pengangguran sebagai suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam kategori tenaga buruh tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif tidak mencari pekerjaan. Bagi pengangguran adalah jumlah tenaga kerja dalam perekonomian yang secara aktif mencari pekerjaan tetapi belum memperolehinya. Manakala International Labour Organization memberikan pengertian pengangguran sebagai pengangguran terbuka adalah seseorang yang termasuk kelompok penduduk usia kerja selama tempoh tertentu dan bersedia menerima pekerjaan serta sedang mencari pekerjaan. Sesetengah pengangguran terpaksa adalah seseorang yang bekerja sebagai buruh dan karyawan dan pekerja mandiri yang selama tempoh tertentu secara terpaksa bekerja kurang dari jam kerja normal, yang masih mencari pekerjaan lain atau masih bersedia mencari pekerjaan lain atau tambahan. Banyak tokoh-tokoh ekonomi seperti di atas masing-masing mendefinisikan istilah pengangguran dan kebanyakan daripada mereka bersetuju untuk mendefinisikan penganggur sebagai seorang yang tidak mempunyai sebarang pekerjaan sama ada sedang mencari pekerjaan ataupun malas untuk bekerja. Assalamualaikum, saya Azlina 276-128. Saya akan memperincikan tentang protokol dan etiket dalam bab lampiran 16 hingga 19. Yang pertama, senarai tugas terdiri daripada pengarah program, timbalan pengurusi, setiausaha, bendahari serta AJK aktiviti yang dilantik. Tentatif program ada di
tampilkan seperti dalam laporan. Manakala perincian program bermula daripada pendaftaran, protokol dan etiket sosial. Dalam protokol dan etiket sosial ni kita bagi dalam 3 slot. Slot yang pertama, pengenalan kepada amalan protokol dan etika sosial. Slot kedua, personaliti dan keterampilan diri. Dalam slot yang kedua ni, personaliti dan keterampilan diri, kita membahagikan dalam beberapa perincian lah. Seumpama penampilan, gaya berdiri, gaya berjalan, gaya bangun dari kerusi, kesopanan dalam majlis. Dan juga yang dalam slot ketiga, kita perincikan lagi dalam etiket majlis makan dan pengendaliannya. Contohnya masa majlis makan malam lah, adab sebelum makan, adab selepas makan, adab semasa makan, peralatan di atas meja makan dan tata cara penggunaan perkakasan. So, perasmian dan penutup akan dirasmikan oleh Profesor Madya Dr. Muhammad Ainuddin Iskandari Abdullah. Beliau merupakan seorang pengarah PACE UUM. Dan di akhir nanti, masa penutup, kita akan bagi sijil penyertaan kepada peserta. Itu sahaja. Sekian, terima kasih. Berlakunya kelembapan terhadap pembangunan sesebuah negara. Apabila pendapatan berkurangan, pihak kerajaan tidak dapat menyediakan prasarana dan kemudahan infrastruktur yang perlu untuk menjana pertumbuhan ekonomi negara. Yang seterusnya ialah mengurangkan pendapatan negara. Pengurangan pendapatan negara disebabkan oleh kerana berlakunya pengangguran yang terlalu tinggi. Ia menyebabkan pengusaha akan mendapat keuntungan yang kurang serta mengurangkan jumlah cukai pendapatan dan cukai keuntungan syarikat yang dapat dipungut oleh kerajaan dan seterusnya mengurangkan pendapatan negara. Seterusnya, kesan negatif sosial. Selain daripada kesan ekonomi, peningkatan pengangguran yang melanda di Malaysia juga turut memberi kesan yang buruk kepada pembangunan sosial. Terdapat beberapa kesan negatif sosial berikutan dengan fenomena pengangguran. Yang pertama, dapat mewujudkan keadaan yang tidak tenteram dalam keluarga. Kesan pengangguran ini akan menyebabkan kepada ketidaktenteraman dalam keluarga, akan berlaku pertelingkahan ataupun pergaduhan yang berlaku antara ibu dan bapa yang akan menyebabkan rasa yang dihadapi oleh anak-anak dan ini menyebabkan proses perceraian. Yang ketiga, peningkatan kejadian antisosial dalam masyarakat akibat masalah kewangan yang dihadapi oleh pengangguran. Maka mereka, akibat daripada itu, mereka sanggup melakukan rompakan, pembunuhan dan lain-lain kegiatan untuk mendapatkan wang. Akhir sekali, kesan negatif sosial ini akan menyebabkan masalah tekanan jiwa dan tiada keyakinan diri. Penganggur yang telah lama menganggur akan mengalami masalah tekanan jiwa yang hebat dalam kehidupannya. Ia akan sentiasa berfikir tanggungjawabnya terhadap keluarga dapat disempurnakan dalam keadaan sedang menganggur. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Amira binti Mat Azmi, nombor matrik 274553. Saya akan membentangkan kesan kepada pengangguran. Seperti yang telah dibincangkan pada awal perbincangan, peningkatan fenomena pengangguran boleh membawa impak yang negatif bukan sahaja kepada pembangunan sosial, malah turut membantut pertumbuhan ekonomi. Berikut adalah kesan utama kepada pengangguran, iaitu kesan negatif ekonomi dan juga kesan negatif sosial. Kesan negatif ekonomi ialah kesan ekonomi termasuk
mengurangkan keluaran negara, penurunan taraf hidup dan sekaligus melambatkan pembangunan negara. Dengan pengangguran yang tinggi juga boleh meningkatkan kadar kemiskinan dalam sesebuah negara. Kesan pengangguran terhadap sosial pula termasuk pengaruh negatif dalam keluarga dan dapat mewujudkan ketenteraman yang boleh membawa kepada pergaduhan dan perceraian. Ia juga boleh membawa kepada peningkatan jenayah akibat masalah kewangan dan masalah tekanan jiwa dan tiada keyakinan diri. Berikut adalah faktor bagi kesan pengangguran terhadap ekonomi negara. Faktor tersebut terbahagi kepada 4. Yang pertama, penurunan taraf hidup, di mana taraf hidup penduduk sesebuah negara diukur dengan menggunakan pendapatan per kapita. Sekiranya berlaku pengangguran terlalu tinggi, maka keluaran negara akan berkurangan dan seterusnya akan mengurangkan pendapatan per kapita. Apabila masalah ini berlaku, ia akan menyebabkan penurunan taraf hidup penduduk di sesebuah negara. Yang kedua, pengurangan keluaran negara, di mana pengurangan keluaran negara berlaku apabila masalah pengangguran terlalu tinggi. Kurang kemahiran dalam sesebuah bidang menyebabkan berlaku pengangguran serta terlalu memilih di kalangan para siswazah dalam mencari pekerjaan. Yang ketiga ialah kelembapan pembangunan negara, di mana kekurangan tenaga mahir dan tidak mahir saling memilih pekerjaan yang akan menyebabkan berlaku. Assalamualaikum, nama saya Kamarah binti Abdul Karim, matrik nombor 274779. Okey, pengenalan kepada pengekrutan dan pemilihan. Okey, definisi pengekrutan ni. Pengekrutan ni adalah boleh didefinisikan sebagai salah satu proses untuk memilih calon yang sesuai daripada sekumpulan calon yang lain yang hadir semasa proses pemilihan pekerjaan baru itulah, ataupun proses untuk mengisi kekosongan sesebuah jawatan dalam satu company. Okey, pemilihan pula ialah aktiviti di mana organisasi memilih bilangan calon tetap daripada sebilangan permohonan besar yang datang. Maksudnya dia pilih beberapa orang daripada permohonan yang besar yang hadir lah. Ia juga melibatkan pelantikan sebenar pekerja untuk mengisi jawatan dalam perusahaan ataupun sesebuah company ataupun organisasi tersebut lah. Okey, kaedah pengekrutan ni ada 4 kaedah. Yang pertama adalah permohonan dan temuduga terus daripada calon secara walk-in ataupun write-in lah. Maksudnya calon hadir sendiri dekat company tu untuk bertanya ada tak kerja kosong pada masa tersebut untuk dia isi. Okey, yang kedua adalah maklumat atau pengiklanan melalui pekerja. Okey, maklumat atau pengiklanan melalui pekerja ni maksudnya pekerja yang dah bekerja dalam company tu akan mewar-warkan kepada orang-orang terdekat mereka ataupun orang-orang di sekeliling mereka yang sebenarnya ada jawatan yang perlu diisi di organisasi tersebut. Okey, yang ketiga adalah memaklumkan kepada agensi-agensi pekerjaan. Kalau kita perasan dekat laman web sekarang banyak web-web yang menyediakan iklan-iklan jawatan kosong. Itu dipanggil agensi pekerjaan secara laman web lah. Ada juga yang melalui telefon, tapi dia bila ada jawatan kosong, sesebuah organisasi akan maklumkan kepada agensi pekerjaan ni untuk mewawarkan kepada orang awam tentang adanya jawatan kosong yang perlu diisi. Okey, yang keempat adalah membuat pengiklanan melalui media cetak dan media elektronik. Okey, yang ni biasalah kita akan wawarkan iklan pekerjaan tu di media cetak. Maksudnya organisasi akan edarkan flyers, tampal iklan pekerjaan di tepi banner-banner di billboard yang ada untuk mewar-warkan kepada mereka yang berminat. Okey, prosedur untuk pemilihan kerja.
prosedur untuk pemilihan kerja ni biasanya kita akan bagi diorang borang permohonan. Borang permohonan ni hendaklah diisi oleh calon yang berminat dan dihantar kepada organisasi itulah. Okey, bila proses kedua adalah ujian untuk memilih ujian untuk proses pemilihan. Maksudnya bila calon dah hantar, akan ada tapisan di kalangan pekerja organisasi. Biasanya benda ni akan berlaku di bahagian HR lah. Yang ketiga adalah temuduga. Senarai borang permohonan yang dihantar akan ditapis dan di-shortlistkan untuk dipanggil temuduga. Lepas tu yang keempat adalah semakan rujukan. Semakan rujukan ni maksudnya dia akan menilai apa yang telah diinterview kepada calon, dan mereka-mereka yang terlibat dalam proses temuduga ni akan menilai adakah mereka yang memohon tu layak untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut ataupun tidak. Okey, seterusnya pemeriksaan kesihatan. Okey, kalau calon yang berjaya di tapisan semakan rujukan tu berjaya, dia akan disuruh untuk melakukan pemeriksaan kesihatan, di mana kita nak tengok tahap kesihatan pemohon okey ke tak untuk bekerja. Dan jika proses tersebut juga lepas, dan yang terakhir sekali, dia pemohon akan mendapat tawaran pekerjaan lah daripada organisasi. Kebiasaannya organisasi akan telefon untuk memberitahu, dan diorang juga akan mengeluarkan surat panggilan, surat tawaran pelantikan daripada organisasi. Sekian, terima kasih.